Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sesungguhnya segala puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua memberikan pujian yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta pertolongan dan bantuan hanya daripada Allah. Kita memohon hidayah hanya daripada Allah. Kita memohon keampunan daripada Allah akan segala dosa yang telah kita lakukan. Kita juga berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan kita sendiri. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat baginda seluruhnya. Sidang hadirin mukminin, malam ni saya akan mengulas tentang kes kemalangan yang melibatkan 4 orang pelajar UiTM Dungun, yang mana kalau mengikut laporan medianya, kemalangan itu berpunca daripada seorang wanita yang mempunyai masalah mental. Dia ada masalah mental. Dia memandu satu kenderaan CRV dan dia telah merempuh keempat-empat orang pelajar UiTM Dungun yang menyebabkan kematian 3 orang dan seorang parah. Jadi media pada hari ini tuan-tuan telah melaporkan temu bual dengan suami kepada wanita itu. Kan? Suami ini menyatakan bahawa dia hendak berjumpa dengan semua ahli keluarga mangsa untuk memohon maaf. Dia kata dia nak pergi jumpa, kan, dengan semua keluarga mangsa untuk memohon maaf. Dia kata apa? Dia kata dia menangis dan sangat sedih bila melihat kemalangan tu. Yalah tuan-tuan, tak ada apa-apa, kan? Pelajar tu pula pergi makan, balik ke asrama, ke kampus, bukan ada apa-apa pun. Duduk atas jalan yang sama, arah yang sama, tapi dilanggar dari belakang, sehingga menyebabkan patah tengkuk. Kan, bila kena langgar dari belakang ni, kita tahulah, kan, bila impact langgar tu, tengkuk kita ni dia boleh patah. Dia tak perlu cedera lain, patah tengkuk pun boleh menyebabkan kematian. Lepas tu adalah kecederaan pada kepala dan sebagainya, dan ada satu mayat terhumban dalam longkang, dan motosikal tu pun ada yang diseret sejauh 60 meter. Itu ngeri lah kalau tuan-tuan tengok gambar tersebut. Jadi dia kata apa? Dia kata dia menangis dan dia sangat sedih, dan dia mewakili isteri dia
untuk meminta maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Dia kata dan dia sebenarnya dia niat untuk minta maaf pada malam yang sama, pada hari kejadian. Dia niat untuk berjumpa dengan semua ahli keluarga pelajar yang terlibat, tapi pihak berkuasa bagi nasihat jangan pergi minta maaf pada waktu itu. Kita fahamlah, dia dalam kecoh macam tu tuan-tuan. Pihak berkuasa ni dia ada pengalaman, kan? Pihak berkuasa dia ada pengalaman. Kes-kes kemalangan macam ni, kita niat baik, kita nak minta maaf, kan? Tapi keluarga yang terlibat ni kita tak tahu dia punya psikologi dia, perasaan dia macam mana. Iyalah, ahli keluarga mati, kan? Mati, bukan ada masalah apa pun. Jadi takut berlaku kekecohan di hospital, di tempat yang terlibat, dalam keadaan sibuk nak urus mayat dan sebagainya. Maka pihak berkuasa bagi nasihat kepada si suami tadi supaya tangguhkan dulu perjumpaan untuk minta maaf. Itu nasihat daripada pihak berkuasa. Baik, jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Kejadian kemalangan tu pukul 7.20 malam. Di antara ahli keluarga yang terlibat tu ada yang dalam perjalanan pergi ke Mekah, kan, buat umrah. Baru 2 jam kapal terbang bertolak, berlaku kemalangan ni. Jadi ibu bapa tersebut sampai di airport Jeddah baru baca mesej, kata anak mati kemalangan. Jadi diminta ejen yang bawa rombongan umrah tu beli tiket untuk balik semula, sampai Jeddah balik semula ke Kuala Lumpur. Itu kalau kita tengok tuan-tuan, ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya itu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Baik, fokus kita malam ni tuan-tuan ialah kepada cerita berkenaan dengan wanita yang disebut sebagai ada masalah mental tadi, kan? Macam mana dia ada masalah mental dan dia langgar pelajar tadi. Baik, kata suami dia kata isterinya itu asalnya seorang isteri yang sangat baik, penyayang, sangat sayang kepada anak dan sangat sayang kepada suami. Ini cerita tuan-tuan, cerita yang kita biasa dengar. Satu orang dia ada masalah, bila kita tengok balik kisah lampau dia ni orang baik, kan? Dia ni orang baik. Macam kita saling kasih mengasihi antara satu sama lain, kita sayang kat isteri, isteri sayang kat kita, kita sayang dekat anak, anak sayang kat kita, tu benda biasa, kan? Tapi yang trigger, kan, yang duk jadi start, jadi problem itu ketika mana isterinya mengandung anak yang keempat. Bila isteri dia mengandung anak yang keempat, ni cerita 10 tahun lepas, 10 tahun lepas. Bila isteri dia mengandung anak yang keempat, doktor mengatakan bahawa isterinya itu, yang perempuan yang langgar ni, mengandung luar rahim, kan? Bila mengandung luar rahim, maka dinasihatkan untuk gugurkan kandungan, kan? Jadi pada cerita di situlah yang menyebabkan kemudiannya isteri dia koma selama 4 hari dan dia hilang banyak darah. Dia hilang banyak darah. Jadi selepas isterinya ini sedar dari koma, isteri dia ni mengalami banyak gangguan dan juga kita panggil halusinasi, hallucination, kan? Mengalami halusinasi dan dia kerap kali bercakap sorang-sorang. Ini benda yang berlaku dekat isteri dia. Dia kata dia sudah puas berubat termasuk secara tradisional, kan? Macam-macam dia dah usahakan, tapi dia kata yang peliknya isteri dia ni time dia baik. Walaupun dia macam tu, tapi dia boleh buat tanggungjawab yang biasa tu, kemas rumah, masak, kalau rumah tu bersepah dia boleh kemaskan,
Tapi kalau tuan-tuan tengok video yang viral tu kan, orang tunjuk macam mana dia duduk berjoget, menari apa semua. Kalau kita tengok pun kita tahu dia ni macam tak betul lah kan, dia ni macam tak betul. Maka suami dia kata sebaik saja selesai sembahyang maghrib dengan anak bongsu dia, dia terkejut sebab isteri dia sudah menghilangkan diri, dan dia tengok pintu pagar terbuka, dan dia perasan ada satu helai pakaian isteri dia tidak ada, dan 2 pasang kasut tidak ada. Sedangkan isteri dia ni tak pernah keluar malam. Dia tak pernah keluar malam. Kalau dia keluar pun, dia keluar waktu siang, dia akan pergi minum dekat satu kedai yang dia suka, tidak jauh dari kampus UiTM Dungun itu. Jadi selepas isteri dia hilang malam tu, barulah dia tahu berlaku kemalangan yang memakan korban 3 orang pelajar UiTM Dungun itu. Baik, sidang hadirin mukminin, kenapa benda macam ni dia boleh berlaku kan? Kita kena belajar benda-benda yang macam ni supaya kita sebagai ketua keluarga, kita ada ilmu bagaimana untuk protect, untuk melindungi ahli keluarga kita. Dan benda ni juga penting sebab kalau jadi macam ni, bukan sahaja melibatkan keselamatan ahli keluarga kita, tapi juga melibatkan keselamatan orang lain. Sedangkan Nabi kata la darara wala dirar kan, kita kena jaga, jangan bagi mudarat kepada diri sendiri, dan jangan buat mudarat kepada orang lain, kepada pihak lain. Baik, yang pertamanya tuan-tuan, bila sebut halusinasi ni apa dia? Yang ni kita kena tahu. Yang kata halusinasi ni apa dia? Halusinasi ni dia ada macam-macam. Yang pertamanya, halusinasi ni dia boleh jadi orang tu dia dengar satu suara ataupun satu bunyi yang orang lain tak dengar, dia seorang je dengar. Itu kita panggil halusinasi. Ada kawan saya, dia datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya ada masalah." Saya mula-mula dia ingat bila dia datang jumpa saya tu, biasalah kita ni lawyer mahkamah, orang kata bercerai, kahwin siam kita dia ingat benda-benda lagu tu, mahkamah syariah semua ni. Kata ni kawan aku ni, dia ni ada masalah dengan bini dia ke, ataupun dia nak kahwin seorang lagi, kita dalam kepala kita lah kan. Dia mamai, dia kata, "Ustaz, mari kita cari tempat sunyi sikit, nak cerita sikit," dia kata. Saya pun ikutlah dia. Dia kata, "Oh, ni Ustaz, dekat rumah saya ni," dia kata, "pelik. Dia ada bunyi, bunyi suara mengilai. Tapi dia seorang dengar, orang lain tak dengar." Macam tu. Saya kata, berdiri bulu roma saya. Okay. Jadi kalau kita, tuan-tuan, hanya dengar suara, bunyi tu, kita seorang je dengar, orang lain duduk dalam rumah yang sama, bilik yang sama, tak dengar apa pun. Itu contoh tanda-tanda orang tu mungkin dia mengalami halusinasi. Tu. Bukan tu bukan tu, kita panggil halusinasi. Yang kedua, itu juga dipanggil halusinasi kalau seseorang tu dia nampak satu benda yang sebenarnya tak ada pun benda tu kan. Dia nampak orang lain tak nampak, dia seorang je nampak. Kalau tuan-tuan lah, orang lagu tu kita panggil apa? Bomoh kan. Dia nampak, ataupun wali kan. Dia wali ni, dia nampak, orang tak nampak, dia nampak makhluk halus. Dari segi sains moden, itu dipanggil halusinasi. Dia nampak rimau dalam rumah dia, orang lain tak nampak. Ada satu cikgu sekolah kan, English teacher, cikgu mengajar bahasa Inggeris. Dia cerita kat saya, tuan-tuan,
Dia kata dia mula-mula dulu yang dia boleh jadi pandai berubat orang ni, dia kata dia bermula dengan dia nampak rimau dekat sekolah. Cuba tuan-tuan bayang. Saya kata dia ni betul ke kan? Kita dia kata dia ni nak bohong aku ke apa kan? Dia kata dia nampak rimau. Saya kata betul ke? Dia kata betul dia, ustaz, saya nampak rimau. Saya kata cikgu nampak rimau kat mana? Dia kata kat sekolah. Lepas tu cikgu lain lari habis kot. Dia kata tak, cikgu lain tak nampak, dia seorang nampak. Rimau tu ada kat mana? Dia kata rimau tu dia ikut dia. Kalau dia masuk bilik guru, rimau tu ada dalam bilik guru. Kalau dia masuk kelas, mengajar dalam kelas, rimau tu ada dalam kelas. Kalau budak nampak lari ya. Kalau sains moden, itu kita panggil halusinasi kan? Kalau kita masyarakat Melayu ni, kita panggil ni ada ilmu laduni ke apa kan, ada ilmu yang kita dapat, ataupun orang kata saka, macam-macam lah istilah, tak apalah, tapi yang penting itu yang dipanggil sebagai types of hallucination, jenis-jenis halusinasi. Ataupun kita rasa benda yang sebenarnya benda tu tak ada pun. Contoh, kita rasa macam ada labah-labah ataupun binatang duk merangkak, duk jalan atas tubuh kita, kulit kita, kita tengok tak ada pun. Itu halusinasi. Ataupun kita bau benda yang orang lain tak bau pun kan? Lalu dekat kubur bau wangi. Abang Razak kata tak ada pun. Kan? Nah, ustaz seorang je bau wangi. Tu halusinasi ya. Kan, kenapa wangi ni? Kan? Tiba-tiba je wangi. Kita seorang je, orang lain tak bau pun. Itu halusinasi. Ataupun kita rasa ganjil. Kita seorang je rasa pelik, orang lain tak rasa pelik pun. Ataupun kita duk rasa macam kita ni melayang, macam terbang, terapung, padahal kita tak macam tu. Itu contoh jenis-jenis halusinasi. Jadi kalau ada di kalangan kita yang mengalami keadaan itu, maka lebih baik dia dapatkan rawatan, jumpa dengan doktor, jumpa dengan pakar untuk dapat nasihat apa yang patut dilakukan. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, dia panggil causes of hallucinations. Apa yang menyebabkan halusinasi tadi? Kan? Baik. Antaranya ialah kesihatan mental kita. Kesihatan mental. Mungkin ada bipolar, mungkin ada skizofrenia, maka itu yang menyebabkan halusinasi. Ataupun yang kedua ni, dadah, ataupun duk selalu minum kan, duk minum minuman yang memabukkan, tiba-tiba duk nampak orang perempuan, orang lain tak nampak. Macam mana dia tak nampak perempuan? Duk minum ketung lah. Campur dengan ubat nyamuk lah, campur macam-macam kan, jadi benda tu mabuk, kita pun dah pening, kita nampak benda yang orang tak nampak. Halusinasi dengan sebab kita duk minum, duk makan benda yang boleh merosakkan otak kita. Lepas tu apa lagi yang menyebabkan halusinasi? Anxiety, kita duk bimbang, depression kan, ataupun kita duk bersedih atas kematian anak kita, macam kes perempuan tadilah, bila dia kehilangan anak dalam kandungan dia dan sebagainya, kita tak tahu, wallahu alam. Itu benda yang boleh berlaku. Ataupun kerana sebab kesan sampingan ubat yang kita makan, boleh menyebabkan halusinasi. Ataupun sebab ubat bius, ataupun dengan sebab pembedahan. Ini benda-benda yang boleh menyebabkan halusinasi. Baik. Maka bagi sesiapa yang mengalami keadaan seperti ini, maka hendaklah mereka mendapatkan nasihat daripada pihak berkuasa kan, daripada doktor dan sebagainya. Maka bagi tuan-tuan sekalian, kalau kita nampak ahli keluarga kita nampak macam dia akan buat satu benda yang tak disangka-sangka, kita kena ambil preventive action, tindakan pencegahan,
Jangan biar sampai jadi macam ni. Kan? Kita tahu dia ni boleh buat benda yang tak diduga. Jadi kena sorok lah kunci kereta. Macam kes ni, suami dia kata dia dah sorok dah, tapi isteri dia boleh jumpa juga kunci tu. Jadi kita kena buat satu-satu benda. Lepas tu dia kata bahawa kita kena pastikan bahawa benda yang dia buat itu tidak membahayakan dirinya, dan jangan kita bergaduh dengan dia. Jangan kita bergaduh dengan dia, sebab kita tak tahu apa tindakan balas dia. Kalau tuan-tuan tengok video yang ada budak-budak duk rakam video wanita tersebut, ada yang macam duk ketawakan dia dan sebagainya, itu tak sepatutnya kita buat. Bila kita jumpa orang yang macam tu, kita jangan ganggu dia. Itu lebih baik, kan? Untuk mengelak daripada tindak balas daripada pesakit ataupun orang yang mengalami keadaan itu. Kemudian kita jangan bergaduh dengan dia. Contohnya kalau dia kata, abang, saya nampak ada rimau dalam rumah ni. Apa yang patut tuan-tuan buat? Jangan cakap dekat dia, tak ada rimau lah dalam rumah ni. Jangan bergaduh dengan dia. Kita kena iakan dia. Betul ada rimau, tak apa, abang bawa rimau tu keluar. Hebat ya tu. Sebab kalau tuan-tuan argue dengan dia, bergaduh dengan dia, ini akan menambahkan kekusutan. Benda tu tak selesai, tidak menyelesaikan keadaan dia. Dia lebih tenang kalau tuan-tuan macam offer jalan penyelesaian. Dia kata ada rimau, ada anjing dalam rumah ni. Tuan-tuan kata tak apa, nanti abang halau dia keluar. Itu lebih menenangkan diri dia. Jadi banyaklah cara-cara yang diajarkan dari segi perubatan moden untuk kita berhadapan dengan orang yang seperti ini. Cuma apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, dalam agama kita juga dia ada satu kaedah, di mana sebenarnya kaedah ini sama ada kebetulan ataupun tidak, kaedah ini banyak persamaan dengan kaedah-kaedah moden, sama ada dalam bidang perubatan dan sebagainya, iaitu sikap redha. Sikap redha. Bila kita ditimpa musibah, kita diajar supaya redha, berbanding dengan kita tidak puas hati dan kita pertikaikan kenapa benda tu berlaku. Sifat redha tu lebih baik. Contohnya anak mati, macam tadi mak dengan ayah dia on the way pergi Mekah, tiba-tiba anak mati, terima je lah, kan? Kalau kita duk argue kenapa benda ni jadi dekat aku, apa salah aku, kenapa Allah Ta'ala buat kepada aku macam ni, ini lebih banyak mendatangkan tekanan perasaan kepada kita. Sifat suka memaafkan orang, sifat suka redha, selalu redha dengan ujian Allah Ta'ala lakukan kepada kita, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kita bandingkan tuan-tuan, kita bandingkan bagaimana Nabi dan para salafus salih dalam menerima dugaan dalam hidup. Contohnya, satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata dekat pembesar Quraisy, ni cerita Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Mekah dikuasai oleh Nabi. Nabi ada kesempatan dan peluang terbaik untuk membalas dendam kalau Nabi nak buat. Betul tak? Kita dah kuasai Mekah. Dulu Quraisy Mekah lah yang melakukan penindasan demi penindasan terhadap Nabi dan para sahabat. Sekarang kita kuasai Mekah. Bukankah itu hari yang terbaik untuk kita membalas dendam? Sebagaimana yang dilakukan di Andalus, golongan Kristian membunuh
orang Islam. Tapi peluang itu tidak digunakan oleh Nabi, yang mana Nabi kata kepada pembesar Quraisy yang dahulunya pernah menyakiti diri Nabi, yang dulunya membunuh para sahabat, yang dulunya mereka lah yang menyebabkan Nabi terkeluar dari bumi Mekah. Nabi kata, pergilah kerana kamu semua bebas. Nabi kata gitu. Padahal Nabi ada peluang untuk hukum dia, tapi Nabi tak hukum. Nabi kata, pergilah kerana kamu semua bebas. Sifat seperti ini lebih mendamaikan, lebih memberi ketenangan. Dan sifat macam ni tuan-tuan, bila kita kait dengan apa yang kita cerita sebentar tadi, dia menjadi satu faktor penting untuk mengelak diri kita daripada mengalami anxiety, depression, pelbagai masalah kejiwaan mental yang kemudiannya contohnya jadi halusinasi sebagaimana yang kita sebut tadi. Ini penting. Imam Ahmad dia meriwayatkan hadis dalam musnad dia, hadis daripada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa ceritanya tuan-tuan? Iaitu sewaktu perang Uhud. Masa perang Uhud, siapa kalah siapa menang? Perang Uhud, pusingan pertama orang Islam menang. First round orang Islam menang. Lepas tu turun daripada Bukit Pemanah, Khalid Al-Walid yang masa tu belum lagi beriman, dia mengepalai tentera musyrik pada masa tu. Dia tengok tentera Islam yang atas bukit tu turun, dia U-turn, dia serang balik kan. Pusingan yang kedua tu kita kalah. Maka dalam peristiwa Uhud 60 sahabat syahid. 60 sahabat syahid. Sahabat daripada kaum Ansar. Manakala di kalangan Muhajirin 6 orang. Ansar 60, Muhajirin 6 orang. Kata sahabat Nabi yang ada, dia kata, kalau seandainya nanti kita mendapati hari seperti hari ini, maknanya jumpa balik dengan tentera musyrik, benar-benar kami akan bunuh mereka dengan lebih banyak lagi. Itu tandanya apa tuan-tuan? Tanda tak puas hati, betul tak? Tanda geram, tanda nak balas dendam di atas kematian sahabat-sahabat kita. Kaum Ansar 60 orang, Muhajirin 6 orang mati. Kita nak balas. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Bila Mekah dikuasai, ada satu orang, dia kata apa? Dia kata, hari ni habislah semua riwayat Quraisy pada hari ini. Maknanya habislah mati Quraisy. Yalah, nak balas balik yang mati, yang sahabat yang mati 66 orang tu masa perang Uhud. Tapi muazzin yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaungkan i'lan, pengumuman dengan mengatakan semuanya aman, semuanya selamat, dan jangan ada di antara kamu yang membunuh seorang pun kecuali fulan-fulan yang telah ditentukan. Tidak ada pembunuhan besar-besaran, tidak ada penyembelihan, pembersihan etnik dan sebagainya secara besar-besaran. Semua itu selamat kecuali hanya beberapa nama sahaja. Maka turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nahl ayat 126. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jikalau kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Kalau nak balas,
Allah Ta'ala kata balas dengan balasan yang sama. Tetapi Allah Ta'ala sambung, tetapi jikalau kamu sabar, maknanya tidak balas, tidak balas. Tapi kalau kamu sabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Maknanya apa? Maknanya antara balas dengan tidak balas, lebih baik tidak balas. Maka kata Nabi, nasbiru wala nu'aqib, bahkan kami memilih untuk kami sabar dan tidak membalas kejahatan mereka. Dia, tuan-tuan, bila kita tidak balas, kita tidak membalas kejahatan yang orang buat kepada kita, itu lebih menenangkan, itu lebih menguatkan jiwa. Kalau tuan-tuan nak kuatkan jiwa, caranya ialah memaafkan dan tidak membalas. Tuan-tuan nampak peluang untuk balas, jangan balas. Itu akan lebih sihat kepada jiwa kita. Dia macam fizikal lah, fizikal. Apa yang lebih sihat? Exercise lah. Betul tak? Siapa yang lebih sihat? Yang duduk tidur dalam bilik tu ke, ataupun yang pagi-pagi pergi cycling? Sebab nak cycling esok ni. Kan? Logik kita kata patutnya yang sihat yang tidur, yang rehat lah. Yang pergi hiking, pergi cycling, exercise, angkat dumbbell apa semua tu, nanti sakit tu sakit ni. Tapi tidak. Hukum alam menyatakan bahawa orang yang exercise itu yang lebih sihat. Yang duk rehat, duk tidur, makan, bangun, tengok TV, tidur, makan, bangun, tengok TV, tidur, orang tu akan sakit lebih cepat daripada orang yang exercise. Betul tak? Sama dengan jiwa. Jiwa ni, tuan-tuan, kalau ikut akal kita, kita kata orang yang balas tu patut yang sihat. Sebab dia lepaskan kemarahan dia balas cukup-cukup. Tapi hukum alam yang ditetapkan oleh Allah, sunnatullah, siapa yang memaafkan, siapa yang tidak membalas, jiwa dia lebih sihat, jiwa dia lebih kuat. Semalam dekat surau saya duduk kuliah, ada sentuh isu ni, isu memberi kemaafan. Saya bagi contoh apa? Contoh, saya nak pergi parking sampai di pejabat di Bandar Perda tu, nak parking, saat dua orang budak muda naik Myvi, naik The King. Myvi ni The King kan. Kita kereta kita panjang sikit, nak kena ambil lajak pergi ke depan, nak undur masuk side parking. Dia datang, dia turun masuk, dia gelak dua orang tu. Saya cerita dalam kuliah semalam, saya kata ikut hati saya nak ambil kunci kereta, nak tarik daripada depan sampai belakang, kena ikut hati. Lagi puas hati kan. Tapi duk ikut, duk ingat hukum agama, tak apalah, maafkanlah. Kalau ikut hati nak pergi maki budak tu, dua orang. Habis-habis kuliah, tuan-tuan, habis-habis kuliah, satu pakcik ni sekat saya dekat tempat ambil wuduk tu. Dia kata, Ustaz cerita tadi, saya rasa geli hati sungguh. Sebab saya dah buat hak Ustaz cakap tu. Dia buat. Tapi Ustaz tu masa saya jahil, dia kata. Masa dia jahil. Masa dia jahil. Oh, dia kata tak baik saya ni Ustaz, tapi saya buat Ustaz. Macam Ustaz tu lah, dia kata side parking. Saya pergi gelajak ke depan, budak ni dia kata pergi masuk, dia kata saya geram. Dia kata saya tunggu dengan kunci. Dia pegang ada kunci, tunggu budak tu pergi hilang daripada mata dia. Dia pergi dekat depan, daripada depan tu dia kata, dia tekan sungguh-sungguh, dia tekan, dia tarik sampai belakang. Puas hati dia kata. Tapi dia kata bila dengar Ustaz cakap dia, jahil saya ni Ustaz, dia kata. Dia kata dia jahil lah kan. Jadi benda tu, tuan-tuan, kita puas hati masa tu, tapi jiwa kita tidak kuat, jiwa kita sakit, jiwa kita lebih sihat dan lebih kuat
Kalau kita simpan dendam tadi, kita maafkan dia, jiwa kita lebih kuat. Itu yang patut kita buat. Macam perumpamaan yang saya buat tadi lah, fizikal kita lebih kuat kalau kita exercise. Kita berjalan, kita kerja, berkebun, pergi tengok bunga-bunga keliling rumah, itu lebih sihat berbanding kita duduk terbaring dalam rumah, duduk sepanjang masa. Itu akan lebih mudah untuk menyebabkan kita ditimpa penyakit. Dan sifat pemaaf ini juga, tuan-tuan, merupakan salah satu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Taurat. Disebut dalam Taurat. Ini sebagaimana dihuraikan dan dinyatakan dengan jelas dalam hadis Imam Bukhari daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawa Atha bin Yasar pernah meminta supaya dikhabarkan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab Taurat. Dia nak tahu apa sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab Taurat. Maka dalam hadis Bukhari dia kata apa? Ajal innahu lamausufun fit Taurah bi ba'd sifatihi fil Quran. Tentu, bahkan sesungguhnya diri Nabi itu disifatkan dalam Taurat dengan beberapa sifat yang ada dalam Quran. Ada dalam Taurat, ada dalam Quran sifat Nabi kita. Apa dia? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskan kamu sebagai saksi, pemberi khabar gembira dan peringatan, serta penjaga bagi kaum yang ummi. Engkau adalah hamba dan utusanku. Samaitukal mutawakkil laisa bifadhin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir. Aku beri nama dirimu al-mutawakkil, tidak kasar dan tidak berperangai buruk, tidak menjerit-jerit di pasar, tidak membalas perbuatan buruk dengan yang seumpamanya, akan tetapi memaafkan dan memohon ampun. Itu sifat Nabi yang disebut dalam Quran dan disebut dalam kitab Taurat. Apa dia sifat itu, tuan-tuan? Iaitu sifat yang tidak kasar dan tidak berperangai buruk. Siapa yang bercakap menggunakan percakapan yang kasar, bahasa kesat, bahasa kotor, dia tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Saya, tuan-tuan, walaupun anak-anak saya selalu sebut yang dia kata ayah tak pernah pun kami dengar cakap kasar, dan saya rasa saya tak pernah tengking dan maki hamun anak saya tak pernah, tuan-tuan. Tapi saya nak cerita pada tuan-tuan, walaupun saya rasa dan itu diakui oleh anak saya, saya tak pernah tengking, maki hamun dia, tapi tuan-tuan, saya pernah tengok ada satu orang ayah ni yang saya rasa cemburu, dan saya rasa saya belum sampai tahap tu lagi. Cara dia bercakap dengan anak dia, tuan-tuan, sangat lembut, dan anak dia kalau bila bercakap dengan ayah dia juga lembut. Padahal saya rasa saya dah lembut dah. Kita rasa kita lembut dah, tapi bila kita tengok orang lain lagi lembut dengan anak dia. Kita kena belajar, tuan-tuan, bagaimana berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa orang yang baik. Kita jangan biasakan dengan bahasa-bahasa kasar, jangan biasakan. Kena tengok uruf kita lah. Setengah tempat cakap aku tak apa kan. Kalau family saya cakap dengan mak dengan ayah kita aku, itu biadab, itu family saya. Setengah family orang aku tak apa, aku tu lembut. Saya bercakap dengan satu orang Bugis, orang Bugis sini, dekat sini ada Bugis tak? Kok saya silap lah, kita minta orang Bugis perbetulkan. Saya pernah duduk satu rumah dengan orang keturunan Bugis. Saya duduk dengar dia bercakap aku dengan mak dia, saya tak pernah dengar. Itu kali pertama saya dengar orang bercakap dengan mak dia aku. Lepas tu baru saya jumpa ada beberapa orang cakap dengan mak dia, dengan ayah dia aku. Saya kata aku tak pernah dengar orang cakap aku dengan mak dengan ayah. Saya kalau mak dengan ayah saya bahasa diri saya dengan nama saya. Kan Jai, saya Jai. Bahasa, saya rasa itu lebih lembut. Tapi bila saya tengok kawan saya yang Bugis ni, dia bahasakan diri dia aku, saya kata kat dia, Syekh, anda rasa tak sesuai sebut aku? Oh dia kata hang silap dia kata. Hang silap. Saya kata silap macam mana? Dia kata hang perasan tak dalam buku-buku semayang, dalam doa tu bila terjemah bahasa Melayu kan, Allah kita panggil apa? Engkau kan, bahasa Melayu kan, engkau. Kita bahasakan apa? Aku. Aku. Dia kata aku itulah yang lebih beradab. Oh, dia kata gitu. Saya kata okey boleh terima. Pasal betul kita pergi beli buku-buku semayang yang ada kat kedai, bila terjemah bahasa Melayu semua aku, boleh kata kebanyakan aku. Mana aku tu bahasa yang sangat beradab bila bercakap dengan Tuhan. Saya kata saya silap. Kan? Jadi kena tengok wakil, kena tengok uruf tempat kita bercakap. Kalau tempat tu perkataan aku tu biadab, jangan guna. Kan? Kalau tempat tu aku tu bahasa yang beradab, kita guna. Kena sesuaikan lah. Kan? Kita kena sesuaikan. Masa saya dijemput berceramah di Kuching, Sarawak, sebelum masuk masjid tu, AJK tu sebut kat saya beberapa istilah. Dia kata ustaz kena hati-hati bila sebut, sebab dia kata kat sini sensitif. Saya lupa ada 4 perkataan dia sebut. Dia kata orang Semenanjung kalau datang sini biasa dia akan sebut 4 perkataan ni. Kat sini bagi dia bahasa tu bahasa kesat, tak sesuai untuk digunakan. Jadi itu contoh sekalian. Jadi sidang hadirin mukminin sekadar itu, mudah-mudahan apa yang berlaku kepada orang lain yang dahsyat itu, yang mengerikan itu, tidak berlaku kepada kita, kan? Sebab kita tidak tahu sama ada kita mampu ataupun tidak untuk menghadapi ujian yang sebegitu dahsyat, kan? Kita tak tahu. Walaupun kita tahu bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, kan. Walaupun kita tahu Allah Ta'ala tidak membebankan kita dengan beban yang kita tidak mampu, tapi kita juga diajar untuk meminta kepada Allah dengan doa, jangan bebankan kita dengan bebanan yang kita tak mampu, kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan sebagainya. Jadi, dan kita juga minta dengan Allah, jangan Allah Ta'ala uji kita, membebankan kita dengan ujian dan bebanan kaum-kaum yang terdahulu yang kita tak mampu, kan. Jadi semuanya itu kita jangan mendabik dada seolah-olah kita ni kuat sangat, kan. Kita ni sebenarnya lemah, hamba Allah Ta'ala yang lemah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi tuan-tuan, lindungi saya juga daripada ujian yang tak mampu untuk kita tanggung, dan kita pohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan sebaik-baik pahala kepada mangsa yang terlibat, kepada keluarga mangsa yang terlibat. Kita juga memohon kepada Allah pahala akan musibah yang kita hadapi, dan semoga Allah Ta'ala memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita hilang
ataupun apa yang kita alami kerugian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.